mukaddimah dia tu. Cara tanya tu pandai. Cara tanya tu. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Bila Allah tidak malu menyatakan kebenaran, kamu adalah utusannya. Kira-kiranya janganlah berasa malu dan jangan berasa pelik. Saya pun oleh kerana ini bab agama berkait dengan Allah SWT, saya kira saya tak boleh malu dalam perkara ni. Saya nak tanya berterus terang. Allah SWT gapo-gapo dia royak tu terang. Kalau hak tu lagu mana? Dia royak lagu tu. Itu mukaddimah dia. Dia pun tanya, orang perempuan ni kena mandi kah? Kalau dia tu mimpi. Ini dalam riwayat ni rekas tengok tu. Dalam riwayat yang lain banyak lagi. Ada juga diriwayatkan daripada Aisyah, ada juga diriwayatkan daripada Anas. Hadis yang seumpama ini lebih kurang ni. Dalam setengah-setengah riwayat Nabi SAW kata, innaman nisa syaqaiqur rijal. Ada dia sebut, perempuan-perempuan itu belahan lelaki, sebahagian daripada lelaki. Yang ni kalau lelaki hukumnya begitu, perempuan pun begitulah. Dalam riwayat yang lain, Aisyah kata, apalah kamu ni kata lagu ni. Ummu Salamah juga dalam riwayat yang lain ada sebut, kamu telah membuatkan orang-orang perempuan malu kepada Rasulullah. Tanya benda lagu ni rahsia orang perempuan ni. Lepas tu Nabi SAW jawab, lepas tu lagu mana? Bapanya? Dia kata, ni teruk sungguhlah. Aisyah dalam setengah riwayatnya, Ummu Salamah dalam setengah riwayatnya, kedua-duanya ada sekali. Kamu ni teruk sungguhlah. Bapanya? Kalau tidak begitu, kalau orang perempuan ni tidak ada air mani, lagu mana nak serupa dengan mak dia? Lagu mana nak serupa dengan mak dia? Ni ada serupa dengan ayah, ada serupa dengan mak. Kalau air mani tu lelaki sahaja, macam mana anak tu ada kalanya serupa dengan ibu dia? Ini menunjukkan perempuan juga ada air mani. Dan bila air mani tu keluar, kalau lelaki kena mandi, perempuan pun lagu itulah juga. Serupa lah. Hukum air mani tu serupa. Tak apalah. Kita tengok nota sebelah tu 211. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa perempuan juga mempunyai air mani seperti lelaki. Seperti pun tidak sepertilah, tidaklah serupa benar, seperti lelaki. Inilah yang disepakati oleh para fuqaha, muhaddithin dan jumhur, kebanyakanlah, majoriti, tabib, doktor. Tetapi Aristotle berpendapat perempuan tidak mempunyai air mani. Ini ahli falsafah Yunan. Walau bagaimanapun darah haid yang ada pada mereka itu mempunyai daya untuk hamil dan seterusnya melahirkan anak. Yang ini sebelum jadi darah haid itulah. Apabila tidak bertemu dengan benih lelaki itu, tidak bercantum, maka sampai masa dia akan jadi darah haid. Itu yang disebutkan dengan darah haid, bukan darah haid hak sebelum jadi darah haid itu. Tak apalah. Menurut Ibnu Sina, perempuan mempunyai cecair yang menyerupai air mani, tetapi tidak tepat untuk dikatakan ia adalah benar-benar air mani. Tak tepat kalau kita nak kata air mani sungguh. Tapi adalah cecair menyerupai air mani. Itu kata dia. Antara panduan yang dapat diambil dari hadis ini ialah seseorang yang tidak mengetahui tentang sesuatu perkara berhubung dengan agamanya mestilah bertanya orang-orang yang tahu. Itu yang pertama. Sikap suka bertanya tentang perkara agama itu adalah sesuatu yang terpuji. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW puji perempuan-perempuan Ansar kerana mereka perasaan malu tidak menghalang mereka daripada bertanya tentang urusan agama. Yang kedua, perasaan malu tidak sepatutnya menjadi penghalang kepada seseorang perempuan untuk bertanya tentang urusan agama. Tak boleh. Bahkan itu ada kalanya salah, dosa kalau tak tanya. Cuma cara tanya tu kalau berasa tidak menasabah tanya depan-depan gini, depan orang ramai,
Tanyalah dengan cara yang lain, dengan cara tulis ke, dengan cara berjumpa, tidak depan orang ramai ke, ikutlah. Yang pentingnya kena tanya, kena selesaikan masalah itu. Yang ketiga, beradab ketika bertanya. Seperti saat ni, dia beradab. Dia kata Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Yang keempat, Rasulullah SAW bertanggungjawab menyampaikan agama kepada kedua-dua jenis manusia, lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan, kena kedua-dua. Baiklah. Apa yang jadi timbul pertanyaan yang lagu ni, dan berdasarkan riwayat yang lain, Aisyah kata, Ummu Salamah kata, adakah orang perempuan itu berikhtilam? Atau mana ada orang perempuan itu berikhtilam? Apa maksud tu? Kalau berdasarkan ni, Ummu Sulaim ni kira-kira dia tahu ada berikhtilam. Dia tanya terus lagu tu, lagu mana kalau seseorang perempuan itu berikhtilam, adakah dia kena mandi? Dia tanya. Benda tu seseorang maklum bagi dia. Tapi macam mana isteri Nabi SAW ni tak tahu? Macam-macam pendapat ulama tu. Dan orang-orang perempuan boleh, hak perempuan tu kita tidak, perempuan kita tak tahu. Duk kecek cerita orang kan. Orang perempuan dia lebih tahu. Jawab sendirilah. Begitu. Kira-kiranya sini ulama jawab. Hak ulama-ulama ni orang lelaki belaka. Hak mana-mana hak kita ambil jawapan dia, hak ni royak gini-gini, lelaki belaka. Biarlah kita kata kalau dia lelaki pun boleh jadi dia tanya bini dia. Boleh jadi. Dia bicara, dia tanya, boleh jadi. Sebab Imam Syafi'i dalam masalah haid gapo, dia buat kajian sampai 400 orang dia tanya orang perempuan. Tanya ni. Tak apa, boleh tahu juga. Dengan cara tanya, dengan cara buat kajian, buat uji kaji, boleh tahu. Hak ni ulama-ulama ada bagi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Aisyah tu benar sabar dia tidak tahu. Moga dia menikah awal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan begitu. Dia menikah awal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama bagi orang yang mengatakan Aisyah tu menikah pada masa dia kecil lagi lah, umur 9 tahun. Bagi orang yang tak terima hak tu, tak apalah, makna dia tidak pernah mengalami. Kita kata dia tidak pernah mengalami benda tu. Sebab tu dia kata adakah orang perempuan ni mimpi lagu tu. Ini menunjukkan ulama lain pula kata dia isteri-isteri Nabi ni dia terpelihara daripada benda-benda lagu ni, gangguan syaitan atau nafsu berlebihan bukan pada tempatnya. Hak nak dipilih oleh Allah menjadi isteri Nabi ni, dia terpelihara daripada benda-benda lagu tu. Sebab tu mereka tak tahu. Ada yang juga kata, ialah kalau kita kata dia kahwin lewat sikit pun, mengikut pendapat hak kata lewat, umur 18 tahun nikah, boleh jadi dia tidak pernah mengalami pada masa tu, kerana dia tidak terdedah kepada dorongan-dorongan yang menyebabkan dia mimpi. Boleh jadi. Sebab nafsu-nafsu ni kalau dia alak, kalau didorong, boleh jadi berlaku. Tetapi kalau tidak, boleh jadi tidak berlaku. Apalagi kata mereka di kalangan perempuan berbanding dengan lelaki kurang nisbahnya. Dari segi berihtilam ni, lelaki lebih kerak dan umum di kalangan lelaki berbanding perempuan. Perempuan tidak begitu. Bahkan ada di kalangan perempuan itu yang tidak mimpi langsung. Ni kena orang perempuan lah ngesah. Tidak perlu jawab lah masing-masing lah. Tak ada langsung. Orang lelaki pun ada kemungkinan juga. Dia tidak mimpi langsung, ada kemungkinan juga. Kalau lelaki ada kemungkinan, perempuan lebih-lebih lagi. Itu sah. Ada juga yang mengatakan gini, maksud ihtilam ini keluar air mani ini boleh jadi perempuan keluar juga, tapi oleh kerana tempat dia keluar tu jauh perjalanannya, ada kalanya tidak nyata di bahagian luar tu. Sebenarnya keluar juga, tapi tidak nyata sampai keluar. Dengan sebab itulah ulama-ulama dia takwil, dia kata Ibrahim Nakhai kata tu, walaupun keluar air mani tu keluar setakat dalam, bahagian dalam, bukan sampai keluar. Ada juga yang takwil gitu, tapi takwil lagi tu tak pernah sampai. Memang dia gitu, semua kata gitu. Imam Nawawi duduk muskil. Tak apa dah. Kalau orang lain hak terima keluar air mani, kalau setakat keluar di bahagian dalam air mani perempuan,
Adakah dia kena mandi? Kebanyakan ulama mengatakan tak.